Bismillahirrahmanirrahim. Penyatuan Semenanjung Arab. Kejayaan mengalahkan semua kumpulan murtad. Turut berjaya menyatukan semenanjung tanah Arab. Suatu kejayaan yang tidak mudah diperolehi kerana kabilah Arab sangat tebal semangat jahiliah mereka kerana tidak pernah disatukan selama ini. Sifat jahil dan keras lahir kerana kehidupan di padang pasir yang kering kontang. Sekaligus menjadikan peperangan antara kalangan kabilah sebagai satu adat yang suka dibendung. Bukan perang menjadi suatu kebanggaan bagi mereka. Orang Arab ni suka berperang, suka bergaduh antara kabilah, antara keluarga, berperang. Kerana mereka jahiliah, tak ada agama, bodoh, tak reti, buta huruf. Hidup di padang pasir yang kering kontang, kering, payah air, payah makanan, membawa unta dan kambing biri-biri berhijrah dari satu tempat ke satu tempat. Saya padang rumput, berebut padang rumput, berebut unta, berebut kawasan, berperang sesama mereka. Peperangan menjadi adat mereka. Tidak mudah nak menyatukan orang Arab yang keras ini. Menjadi satu hikmah yang besar Allah Ta'ala pilih Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman di kalangan bangsa Arab. Tak pilih Melayu, kalau pilih Melayu lebih loteng ya. Tak kau. Dipilih orang Arab, tengok Palestin ni dekat lawan Yahudi dengan batu berlawan. Ini keras Arab ni. Kerana sifat dia hidup padang pasir. Bukan macam Melayu lembek, dia orang nak ambil lah. Lagi dok setong. Ini orang Melayu. Arab ni hidup padang pasir yang kering kontang, suka berperang. Sehingga kalau boleh anak perempuan dibunuhnya. Tak ada guna anak perempuan, dikambuh hidup-hidup teruk dan lagu. Kerah hati dia. Kita tak tergamuk, binatang tak buat begitu ke anak. Kerahnya hati dia boleh bunuh anak. Ini sifat orang Arab. Tidak mudah nak satukan dia. Setelah Nabi pujuk orang Arab ni masuk Islam, bila Nabi wafat, murtad. Kerana masuk Islam mengucap je, masuk Islam takut. Kerana Islam kuat. Dengar je Nabi mati, Nabi wafat, murtad, keluar balik. Lalu Abu Bakar memimpin operasi menentang mereka murtad, memerangi orang-orang murtad ni dengan bala tentera, dengan perang, mengalahkan mereka. Hikmatnya dapat menyatukan mereka. Setelah mereka balik pada Islam, mereka bersatu. Mereka jadi kuat. Dengan semangat mereka yang kuat, yang gagah perkasa, yang berani, dimasuk Islam dalam hati mereka, menjadi orang Islam yang kuat, sanggup keluar lepas pada itu ke seluruh pelosok dunia. Keluar pelosok dunia. Sama ada keluar dengan perang untuk menyebarkan Islam, atau keluar dengan berniaga untuk menyebarkan Islam. Keluar berniaga, mari sini daripada Arab, mari sini bawa Islam. Perjalanan berbulan-bulan, tinggal anak isteri. Sanggup ke? Mengharungi laut kerana nak bawa Islam, berniaga. Ada yang mati di sini, tak sempat nak balik, dah mati. Ini kerana sifat mereka yang kuat ini. Kalau lemah tak boleh. Ini hikmat. Mereka menjadi satu umat yang kuat, umat yang pertama yang menegakkan Islam, mempertahankan Islam, tak boleh dikalahkan. Dengan iman, dengan akhlak yang mulia, memerintah dengan adil,
Bila meretah dengan adil, adil sungguh. Kalau dia salah, dia kena hukum. Anak dia salah, anak dia hukum. Tak ke siapa dia. Ini keras. Keras. Anak dia hukum. Kalau anak salah. Tak ke. Keras dengan Islam ni. Tegak. Walaupun peperangan itu telah menjadi naluri seluruh manusia. Sejak lahir di dunia ini. Ia hendaklah berlaku dengan cara yang benar dan adil. Sebaliknya perkara yang terjadi dalam kalangan masyarakat Arab tidak sebegitu rupa. Bila mereka masuk Islam, mereka berperang dengan adil. Di kalangan terdapat kalangan ahli-ahli falsafah barat, falsafah Eropah. Teori nak menghapuskan peperangan, ini tak boleh. Kerana Allah Ta'ala jadikan manusia mesti berperang sejak Nabi Adam AS. Qabil dengan Habil dah balas dah. Qabil dengan Habil. Qabil bunuh Habil. Anak Nabi Adam. Ini manusia. Bila turun ke bumi, ada yang baik, ada yang sifatnya lemah, bergaduh sama sendiri. Ini perangai manusia. Berlaku. Peperangan adalah perkara yang tabi'i, tak boleh dihapuskan. Tetapi mestilah dengan betul. Allah Ta'ala ayat, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Perangilah pada jalan Allah akan orang-orang yang memerangi kamu. Dan jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak mengasihi orang-orang yang melampaui batas. Allah Ta'ala izinkan berperang, diwajibkan berperang. Kerana orang nak rosakkan agama, nak rosakkan umat, kena lawan. Kalau dia perang, kena perang. Tetapi jangan melampau. Nabi tafsirkan, Nabi panggil penglima-penglima sahabat-sahabat dia. La taqtul imra'atan wala syaikhan kabiran, hingga akhirnya. Jangan bunuh perempuan, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh padri-padri dan padri di gereja, jangan bunuh orang-orang yang bertani, jangan bunuh rakyat biasa. Bunuh mereka terlibat dengan peperangan sahaja. Nabi-Nabi panggil penglima-penglima. Sayyidina Abu Bakar panggil penglima-penglima. Sayyidina Umar, semua sahabat khulafa' Rasyidin, semua pemimpin Islam panggil penglima-penglima dia, berperang, jangan melampaui batas. Tidak boleh memusnahkan tempat kepentingan umum, taki air untuk orang ramai minum, tak boleh musnahkan. Ini tak boleh sekali-kali. Hospital tak boleh. Banyaklah zaman sekarang ni, tak boleh. Berperang menghadapi mereka yang berperang saja. Ini diajar oleh Islam. Sekiranya melampaui batas, dihukum. Kalau berkaum melampaui batas, dihukum. Tentera itu dipanggil, dihukum. Kalau melampaui batas. Dan dibayar ganti rugi, dibayar diat. Bila Khalid bin Walid memimpin pasukan memerangi Bani Juzaimah, Khalid ajak masuk Islam. Bani Juzaimah kata, sabba'na, sabba'na, sabba'na. Dia tak mengucap dua kalimah syahadah. Sabba'na ni maknanya kami tinggal agama, tinggal agama. Tinggal agama dia. Maknanya dia masuk Islam lah, tak mengucap dua kalimah syahadah. Khalid bunuh. Bunuh juga. Dia suruh Abdullah bin Umar bunuh. Umar kata tak boleh, aku nak cerita ke Nabi. Balik di Mekah, masuk betul Mekah. Khalid dipanggil. Dan Nabi, ini satu tindakan yang salah. Nabi suruh Sayyidina Ali pergi ke kampung Bani Juzaimah, bayar pampasan, bayar diat. Ganti kepada orang yang masih hidup tu, bayar ganti rugi keluarga dia yang mati,
Dia beri bayar per keluarga dia. Sehingga barang yang rosak diganti, termasuk bekas minum anjing diganti juga. Sebab begitu. Ini Islam. Ini Islam. Di mana orang barat tak ada ni. Kalau dalam perang habislah. Dia tak berani. Dia kata undang-undang antarabangsa kena begini-begini. Dia dah ikut undang-undang antarabangsa. Undang-undang antarabangsa dia tak berani. Cakap saja je. Kita orang Islam kalau tak ikut syariat kita berdosa. Tak boleh. Ini dia Islam. Berlaluhnya Islam. Dengan sebab itulah bila Islam berperang, rakyat dan negeri itu terima orang Islam. Terima orang Islam mari. Orang Islam dianggap penyelamat, bukan penjajah. Bila orang Islam masuk, orang Islam mereka adil, mereka molek, mereka baik. Tak ada apa-apa menyebabkan berduyun-duyun masuk Islam. Tinggal sikit je yang tak Islam. Ramai yang tak Islam. Orang Mesir, orang Sudan, Utara Afrika, orang Iran, termasuk orang Utara India, belah India, Afghanistan, Asia Tengah, masuk Islam. Tinggal sikit je agama lain. Kenapa? Islam masuk dengan cara yang baik. Berperang dengan adil. Allah Ta'ala kata perang kena ada. Wa Allah dafa'uha nasa ba'dahum li ba'd lafasadil ard. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tak menolak sebagai manusia dengan sebahagian yang lain dengan peperangan, rosak muka bumi. Rosak muka bumi. Berperang kena menentang mereka yang zalim, mereka yang melampau. Kalau dibiarkan dia melampau ni terus melampau. Bila Islam menang, kalah yang melampau. Betul keadaannya. Dan ayat yang lain, kalau Islam tak berperang, gereja-gereja habis dimusnahkan. Rumah ibadat dimusnahkan. Lahud dimak sawam nabi Allah sajid. Bukan masjid dia rambak. Termasuklah gereja-gereja rumah ibadat Yahudi dimusnahkan. Bila Islam masuk, Islam tak paksa orang masuk Islam. Gereja tak dimusnahkan, rumah ibadat Yahudi tak dimusnahkan. Mereka terus nak agama mereka terpulang padamu, tak paksa. Tapi tunduk di bawah kerajaan Islam. Yang adil, yang baik. Ini cara Islam. Islam membenarkan peperangan, tetapi peperangan yang adil. Jadi orang Arab bila dia masuk Islam, dia adil, dia baik, dia tegas. Islam telah berjaya mengambil kesempatan daripada kelemahan akibat perpecahan mereka. Setelah mereka berjaya dikalahkan, akhirnya mereka dapat disatukan dengan iman yang membuahkan persaudaraan secara silaturahim sesama anggota keluarga, sama-sama Arab. Dia bersatu di atas nama Islam. Tambahan lagi persaudaraan yang berdasarkan ikatan iman itu seterusnya diteguhkan ke dalam tahap kemanusiaan apabila keadilan Islam dilihat secara menyeluruh, maka negara Islam telah berjaya mewujudkan perpaduan dalam kalangan bangsa Arab agar mereka menjadi sumber kekuatan kepada Islam. Bila orang Arab masuk Islam, dia jadi baik, mulia, tunjuk perangai baik pada orang lain. Bangsa-bangsa yang lain juga menganut Islam, telah menegakkan negara bangsa bermula dengan semenanjung Arab yang disatukan dengan pemerintahan pusat di Madinah Al-Munawwarah. Start dengan Madinah jadi pusat kerajaan Islam, habis orang Arab, naik orang Kurdis, naik orang Turki, naik orang macam-macam yang berpegang dengan Islam. Jadi kita baca ni zaman Sayyidina Abu Bakar berjaya menyatukan orang Islam, orang Arab yang keras jadi bersatu, bersaudara. Persaudaraan laksana satu jasad. Nabi kata, "Mathalul mu'minina fi tawadhihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka min 'udwin tadalahu sa'irul jasadi bis-sahri wal 'umma." Bandingan persaudaraan orang yang beriman itu laksana anggota dalam satu jasad.
Bila satu jasad sakit, semua sakit. Hubungan sama-sama Islam ni, sama-sama hubungan iman, Nabi kata, macam anggota dalam satu jasad. Anggota dalam tubuh kita. Jadi satu anggota sakit, habis anggota sakit, demam. Kaki kena duri. Dia kaki kena duri, tak tidur, mata tak boleh tidur. Padahal dari apa, biar kaki lah sakit. Biar kaki lok ke kaki je. Tangan cari gagal-gagal tu, cari nak buang duri tu. Tubuh jadi demam. Padahal kaki yang kena duri. Semua anggota akan jadi sakit habis. Demam. Ini persaudaraan orang Islam. Memanglah Tuhan tunjuk hari ni bila kita dengar Palestin seria kita. Dengar orang Islam kena bunuh, kita pun naik semangat. Ini iman yang ada dalam diri kita, begitu. Dengar orang Islam di Kashmir, orang Islam di Myanmar, di mana-mana, nak pergi ni. Nak pergi. Ini menandakan iman kita ada. Ini persaudaraan iman yang ada dalam diri orang Islam. Dalam satu peperangan, perangan Parsi tak ingat. Seorang sahabat jumpa rakan-rakan dia yang luka. Lalu dia bawa air. Kawan tu minta air, nak air minum. Tiba-tiba Hok Nur kata, minta air. Beri ke kawan tu. Tak beri ke kawan tu. Dan luka ni. Dia pun pergi dengar Hok ni pula. Minta air. Dia pergi anu. Pergi mati. Balik Hok ni mati-mati berlaku. Tak ada air berlaku. Ini ukhuwah persaudaraan Islam. Tengah-tengah sakit, begitu. Isar, mementingkan saudara sendiri, walaupun dalam keadaan yang susah. Pentadbiran wilayah. Bakal tarbiyah wilayah. Orang Islam ni bukan bodoh, pandai tarbiyah negeri. Tarbiyah wilayah. Bila Islam sudah menang, wilayah-wilayahnya luas. Sampai bukan ratus ribu kilometer jarak. Tak kan nak hunggar situ, hunggar sini, ketua negara. Kena ada pentadbir wilayah. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an telah menyusun pentadbiran yang telah luas dengan pembahagian wilayah yang dilantik. Ketua pentadbiran yang dinamakan Amir. Tiap-tiap wilayah ada Amir. Amir makna ketua lah. Satu Makkah. Makkah dilantik Attab bin Usaid radhiyallahu anhu. Attab bin Usaid menjadi amir wilayah. Attab ni dia sangat muda. Nabi dah lantik dia kerana dia hafal Quran. Dia hafal Quran dan dia memahami Al-Quran. Nak hukum dengan Quran, bukan nak hukum dengan undang-undang putih, undang-undang Quran. Nanti orang yang tahu Quran lah. Attab bin Usaid terlalu muda. Ada cerita pada masa berlakunya murtad, dia ni orang muda, takut sikit. Dengan murtad tu dia khelong. Kalau bilang Arab memberotak, dia khelong. Takut menghadapi. Tampil Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ni ialah yang mengetuai musyrikin Mekah dalam perjanjian Hudaybiyah. Nabi tulis bismillahirrahmanirrahim, dia bantah. Surah Muhammad Rasulullah dia bantah, aku tak percaya kamu. Masa belum betul Makkah dia masuk Islam. Suhail bin Amr ni. Bila Attab bin Usaid ni kena takut kerana murtad, Suhail bin Amr muncul. Dia ni orang tua di Mekah. Memanggil penduduk Mekah berhimpun di masjid. Lalu dia bersyarah. Duduk atas pintu Kaabah menyampaikan ucapan, wahai penduduk Mekah, jangan kamu murtad setelah kamu Islam. Aku percaya Islam ni akan menang. Tak boleh dihapuskan. Dia menyelamatkan keadaan. Mutib bin Asad. Mutib, itulah Suhail bin Amr. Attab bin Usaid ni terus Abu Bakar lantik jadi gubernur. Amir ni gubernur lah. Dua, Taif Osman bin Abil As. Ini sejak zaman Nabi lagi.
Zaman Nabi lagi. Uthman bin Affan ni menjadi gubernur kepada Taif. Taif ni Arab yang kediam sekali masuk Islam. Yang paling degil. Bila Nabi pergi dakwah, dia tagur Nabi. Hentam dengan batu, berdarah. Kepala, kaki. Zaid bin Harithah. Bila Nabi menang dalam peristiwa Hunain, kepung Taif, degil, tak masuk Islam lagi. Sehinggalah sampai masa orang Arab banyak masuk Islam, barulah dia atas rombongan jumpa dengan Nabi. Rombongan Taif ni jumpa dengan Nabi. Ketua dia Urwah bin Mas'ud. Orang Taif masuk Islam dulu. Lalu jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, saya nak balik ke Taif, nak ajak orang Taif masuk Islam. Rasulullah kata, jaga orang Taif ni kerah ni, jangan mudah-mudah. Dia kata, orang Taif malu saya. Urwah kata, malu saya kalau saya tidur anak nak gerak. Dihormati. Nabi kata, jangan. Dia nak pergi juga. Nabi kata, pergilah, balik. Dia balik, panggil orang Taif pada himpun, ajak masuk Islam. Dia panah, mati saja. Urwah bin Mas'ud ni, Urwah bin Mas'ud, Nabi kata, sahibu Yasin hadhil ummah. Iaitulah cerita surah Yasin kalangan umat ini. Bila semua kabilah Arab masuk Islam, barulah wakil dia mari jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, kami nak masuk Islam, tapi besok tak usah semayang. Boleh tak masuk Islam tak semayang? Nabi kata, mana ada agama tak semayang? Semua agama ada semayang berlaku. Tak boleh. Kau nak minta minum arak tak apa. Nabi kata, tak boleh. Arak ni tak boleh. Minta dengan Nabi, boleh berzina. Kami keluar lama-lama, tak tahan nafsu, kena berzina lah. Tak boleh, zina tu keji. Tak boleh. Minta halalkan riba. Tak boleh, Nabi kata. Tak boleh. Lepas tu, Nabi suruhlah, dia sanggup masuk Islam. Ikut semua, suruh buang tokong dia berada tu. Dia kata takut tokong tu ada menunggu. Tunggu ada. Nabi kata, tak apalah. Aku atau orang pergi kutuh tokongmu. Tak apalah. Bapak dia berbalik. Nabi matalah dia orang sahabat. Lupa nama dia sahabat ni. Seorang tu sahabat yang jenis kelolo. Masa nak putus berada tu, ramailah orang Taif keluar nak tengok pesta ni. Pesta merobohkan tokong berhala, nak tengok macam mana atu berhala tu lawan ni. Takut kepercayaan dia begitu. Sahabat yang nakal ni, dia ambil perjang, dia berlari-berlari, ping rebah, dia buat rebah. Orang Taif pun sorok. Kata do. Kata do. Tebal sangat. Nak tu orang tengok sorok, dia pun pegah bangun, akak perjang, katok berada tu, pecah. Semua bodoh belaka dia tu. Semua bodoh belaka. Ni cerita Taif. Taif ni Nabi lantik Uthman bin Abil As jadi gubernur dia. Nabi lantik. Bila Abu Bakar jadi khalifah, dia terus jadi gubernur. Uthman bin Abil As ni, bila berlaku kabilah orang Arab murtad. Orang Arab murtad habis. Dia bimbang orang Taif murtad. Lalu dia panggil orang Taif. Kumpul, menyampaikan ucapan. Ya ahli Taif, la takunu akhir man aslam wa awwal man irtad. Wahai penduduk Taif, jangan kamu jadi orang yang kediam sekali masuk Islam, dulu sekali murtad. Dalam masuk Islam kediam pada orang, murtad dulu sekali. Ini tak boleh. Dia berbicara orang Taif tak ada murtad. Taif dapat dipertahankan. Jadi Abu Bakar lantik Uthman bin Abil As jadi gubernur. Ketika Sana'a ni ibu negeri Yaman, dilantik Muhajir bin Abu Umayyah jadi gubernur dia. Yaman ni negeri yang baik, masuk Islam dengan mudah, masuk Islam dengan aman, dengan mudah. Rombongan daripada Yaman jumpa Nabi, datang masa Nabi nak pergi ke Khaybar.
Dikutip oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi katakan tiba rombongan daripada Yaman. Rombongan yang lembut hatinya. Al-imanu yaman wal hikmatu yamaniyah. Iman itu Yaman, kebiasaan itu Yaman. Nabi doa kepada orang Yaman. Lantik gubernur dia Al-Muhajir bin Abi Umayyah. Keempat Hadramaut, gubernurnya Ziyad bin Labid. 5 Khawlan, gubernur Ya'la bin Umayyah. 6 Zubaid dan Rafa', ini wilayah Yaman. Gubernur dia Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat yang alim, yang sedap mengaji, sedap baca Quran. Qari, alim. 7 Janad, Yaman juga, Mu'ad bin Jabal, ini fuqaha, ulama sahabat yang terkenal, Mu'ad bin Jabal, yang alim, yang Nabi iktiraf keilmuan dia. Belum Mu'ad pergi Yaman, Nabi panggil dia, wahai Mu'ad, kalau datang apa-apa masalah, bagaimana kau nak hukumkan masalah itu? Mu'ad kata dengan kitab Allah dan Quran. Kalau tak jumpa dengan kitab Allah, Mu'ad kata dengan sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah. Kalau tak ada dalam sunnah Rasulullah benda baru, saya beristihad, menghukum dengan istihad dan tidak menyeleweng berdasar yang ada dalam Quran dan sunnah. Nabi tepuk alhamdulillah, Allah Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada sahabat dia, apa yang diredha oleh Rasulullah. Mu'ad bin Jabal. 8 Najran, Jarir bin Abdullah, gubernur dia. 9 Jarash, gubernur dia Abdullah bin Sur al-Ghawthi. 10 Bahrain, gubernur Al-Ala bin Al-Hadrami. 11 Oman, gubernur Huzaifah bin Al-Ghaflani. 12 Yamamah, gubernur dia Salih bin Qais. Jadi 12 orang gubernur memerintah wilayah-wilayah Islam. Ini pentadbiran. Pentadbiran yang ada wilayah-wilayah. Jadi dalam Islam ni ada pentadbiran, hukum pentadbiran. Yang terkenal ditulis oleh ulama-ulama fiqh dalam kitab fiqh. Oleh kerana kita mengaji fiqh ni bab sembahyang, puasa, habis-habis tinggi haji orang pergi Mekah. Bab mamalak dak ngaji. Bab gubernur ni kita tak baca. Ini jadi masalah. Jadi semua ada hukum dalam Islam, termasuklah melantik gubernur wilayah dan sebagainya. Wallahu a'lam.